Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani, kita juga ingin luangkan masa ini dan sangat berterima kasih bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup pagi ini secara maya. Pagi ini bersama Yang Berhormat Senator Haji Fuziah Saleh, Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Assalamualaikum YB, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Terima kasih jemput saya ke Selamat Pagi Malaysia. Baik, YB, pastinya dalam tempoh setahun ini begitu banyak yang telah diusahakan, diperkasakan dan masih lagi sedang dilakukan inisiatif-inisiatif oleh pihak kementerian. Bagaimana boleh YB barangkali mulakan sebagai mukadimahnya perjalanan kementerian untuk menangani isu-isu berkaitan dengan perdagangan dalam negeri dan khususnya kos sara hidup yang sering menjadi bualan rakyat YB. Ya, terima kasih Zaliha. Memang kos sara hidup kementerian ini memang kementerian yang agak frontline ya, dan dia banyak menyentuh denyut nadi rakyat, ya, touch point rakyat. Jadi banyaklah dalam masa setahun ini kita berhadapan dengan cabaran-cabaran yang agak di luar kawalan kita, ya. Contohnya apabila kerajaan perpaduan ini mengambil alih kerajaan pada Disember tahun lepas, kita pada ketika itu kadar inflasi kita 4%. Dan diletakkan pula kos sara hidup itu sebagai TOR, ya, term of reference untuk kementerian ini. Maka maksudnya kamilah yang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa kos sara hidup itu, kadar inflasi, indeks harga pengguna itu kita kawal. Jadi kalau kita tengok ketika itu kita juga berhadapan dengan keadaan kita post COVID, ya, kita baru nak keluar daripada kesan-kesan COVID, di mana perdagangan dalam negeri itu merupakan satu faktor yang dalam kementerian kami juga, perdagangan dalam negeri, ya. Jadi kami dan bagaimana kita nak mengembangkan industri tersebut dalam keadaan post COVID, ya, di mana banyak syarikat yang perlu pika dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang kita perlu tangani. Dan juga kita juga berhadapan dengan keadaan perang, di mana perang Ukraine dan perang Rusia, antara Ukraine dan Rusia meninggalkan kesan juga kepada harga barang, ya. Kemudian juga dapati bahawa banyak barang-barang kita yang bahan-bahan mentah kita yang diimport 100%. Contohnya bila kita nak kawal harga barangan, kita lihat bahawa contoh, ya, kita nak kawal harga barang makanan yang dah siap masak, kita tengok gula 100% daripada gula yang kita nak proses itu daripada kita import. Kita import. Jadi dia akan timbul kesan. Kemudian kita tengok pula ada kesan climate change. Contohnya apabila negara-negara pengeluar beras, ya, yang kita import beras, kita bukan self-sustaining 100%. Jadi apabila negara nak ekspor beras tu, dia tak nak ekspor beras. Jadi kita berhadapan dengan keadaan begitu. Kemudian negara-negara yang ekspor bawang pun nak naikkan teks bawang, contohnya. Jadi ini semua meninggalkan kesan kepada kos sara hidup. Jadi itulah cabaran kami di KPDN ini. Jadi tidak mudah, ya, kita nak jaga kos sara hidup di masa yang sama. Kita juga nak jaga trade, ya, perdagangan. Kita nak mengembangkan environment perdagangan itu, environment business dalam negeri, ya. Semua itu kita nak bangunkan. Di masa yang sama kita berhadapan dengan macam-macam cabaran. So itulah yang saya nak cakap. YB, perlu juga kita kongsikan antara ialah cabaran perjalanan juga perkabaran yang boleh membawakan nada optimis di kalangan warga masyarakat. Kalau diimbau semula RM178.6 juta hasil program Jualan Rahmah, bagaimana ini antara key inisiatif yang begitu memberikan impak kepada masyarakat. Perjalanan, kalau boleh YB kongsikan sejauh mana program ini penting untuk rakyat. Oh ya, Alhamdulillah, ya, saya nak kongsi bahawa Rahmah ini merupakan satu jenama yang amat kuat. Ya, dia jenama yang orang kata dah jadi jenama household, ya, jenama dalam keluarga. Sebut Jualan Rahmah je orang akan berbusu-busu datang ke Jualan Rahmah. Kita
dua perkara sebenarnya dalam inisiatif Payung Rahmah. Dia dalam inisiatif Payung Rahmah ni ada beberapa. Dia ada pakej rahmah, ada bangku rahmah, ada menu rahmah dan jualan rahmah. Tapi kita dapati dalam setahun ini, kita dapati bahawa jualan rahmah dan menu rahmah lah yang paling popular. Ya, maksudnya paling dikenali oleh orang ramai. Ya. Jadi jualan rahmah ni kita diperuntukkan pada mulanya RM100 juta pada bajet 2023. Kemudian ditambah RM50 juta oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, menjadikan RM150 juta keseluruhannya. Ini kalau kita lihat ya, RM150 juta ni sebenarnya sikit kalau kita tengok dalam keseluruhan bajet negara. Tapi alhamdulillah dalam program jualan rahmah ini impaknya amat besar. Dan apabila kita bawa lagi satu, kita punya pendekatan baru dalam jualan rahmah, kita bawa apa orang kata kedai cari rakyat. Ya. Kedai cari rakyat ni yang lori yang bergerak tu, ni ada gambar ni kan, lori yang bergerak dia masuk ke kampung-kampung ya. Jualan rahmah bergerak ini ataupun kedai cari rakyat ni, dia masuk ke kampung-kampung, dia masuk kawasan B40, dia masuk ke kawasan flat ya, PPR, dan dia mencari rakyat yang memerlukannya. Jadi alhamdulillah kami rasa 150 juta yang digunakan itu telah generate nilai jualan ya yang begitu banyak dan juga manfaatkan lebih 5 juta pengunjung. Ya, jadi itu kita amat-amat bersyukur kerana bila kita dapat banyak membantulah. Kalau kita tengok Zaliha, kalau saya sendiri tengok 2 jam kadang-kadang dia orang berbaris, dia orang menunggu dalam hujan, dalam panas ya. Saya insaf bahawa mereka amat-amat memerlukannya kerana kita tawarkan diskaun antara 10 hingga 30%. Dan kita punya 150 juta itu boleh dikatakan maksimumnya pergi kepada diskaun tersebut. Bukan untuk kita pasang belon, bukan untuk kita bayar yang mahal-mahal, event management dan sebagainya. Jadi alhamdulillah dia banyak membawa manfaat kepada rakyat. Begitu juga menu rahmah. Saya nak kongsi berkenaan dengan menu rahmah. Tadi signature kita jualan rahmah terutamanya yang bergerak tu ya. Kita nak kongsi berkenaan dengan menu rahmah. Apabila kita mulakan menu rahmah ni pada bulan hujung Januari 2023. Ketika itu arwah Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub dengan saya berfikir kalau tahan 2-3 bulan pun kita syukur. Maksudnya kita tak pasti berapa lama ia boleh bertahan kerana jualan menu rahmah ni tak ada langsung peruntukan daripada kerajaan. Zero funding orang kata, zero budget. Jadi ini semua private driven initiative dan kita mengharapkan pengusaha-pengusaha apa kata berkongsi rezeki mereka yang di atas dia punya goodwill nak kongsi menu rahmah itu kepada orang ramai dan ianya berjaya, antara faktor yang berjaya menurunkan kita punya kadar inflasi Zaliha. Ini yang saya pukul sangat. Sebab kalau kita tengok Disember 2022 kita punya inflasi 4%, tapi kita punya subkumpulan makanan di luar rumah itu yang biggest contributor orang kata ya. The biggest contributor kepada inflation pada ketika itu ialah 9.6% Disember 2022. Ya, dan apabila kita melancarkan pada bulan Januari menu rahmah, ramai penganalisa mengatakan bahawa dalam masa 2-3 bulan dia akan menurunkan kadar inflasi itu. Jadi apabila kita perhatikan, alhamdulillah ya, kita tengok daripada 9.3 turun 9.6 turun 9.3 dan bulan demi bulan apabila menu rahmah ini mendapat tempat dalam masyarakat, kita tengok bahawa pada bulan Oktober baru-baru ni dia dah turun kepada 5.8%. Alhamdulillah. Sub kategori makanan di luar rumah dan kita insya-Allah lah kita percaya bahawa menu rahmah itu ada contribute kepada menurunkan kadar inflasi di dalam makanan di luar rumah. Cuma saya nak sambung cerita tadi ya. Silakan. Pada mula-mula kita kata, pada mula-mula kita ingat 2-3 bulan ni kalau kita boleh survive tu alhamdulillah sebab tak ada bajet kan. Kita tahu bahawa pengusaha-pengusaha ni untung dia sikit tapi mereka kata tak apalah, mereka kongsi rezeki. Dan kita fikir macam mana cara kita nak bantu mereka lagi. Macam mana kita nak bantu mereka kerana mereka bantu kita kan. Betul. Mereka bantu rakyat. Macam mana kami nak bantu mereka kerana bajet tak ada peruntukan, tak ada insentif dan sebagainya. Jadi alhamdulillah baru-baru ni saya nak beritahu 2 bulan November kita umumkan kad insentif menu rahmah.
di mana pengusaha-pengusaha Menu Rahmah ni yang bertahan daripada Januari ni seramai 2,894 pengusaha bertahan ya. Mereka bertahan, jadi kita menawarkan kad insentif Menu Rahmah di mana mereka dengan kad tersebut boleh membeli barang-barang di supermarket-supermarket yang menjadi rakan strategik kita. Ada 6 supermarket yang jadi rakan strategik. Ya, jadi mereka boleh pergi ke situ dan mendapat diskaun sehingga 40% untuk barang-barang mereka beli untuk dijadikan bahan Menu Rahmah. Jadi itulah sebutan kami pula. Ya, dan juga sumbangan industri untuk membantu pengusaha Menu Rahmah ini. Ya. YB, kita lihat satu elemen yang dapat saya garapkan daripada penjelasan YB tadi, elemen konsistensi ataupun terus bagaimana usaha itu sentiasa konsisten daripada awal sehingga ke sekarang. Tapi bagaimana cabarannya meningkat bila sekarang ini berlaku bencana alam dengan situasi banjir. Bagaimana usaha itu dipertingkatkan untuk memastikan masyarakat tidak terbeban dengan variables yang begitu banyak ini. Waktu banjir, saya nak cerita buat pasal waktu banjir ini, peranan kami juga untuk memastikan bekalan itu tidak terputus. Betul. Semalam sendiri saya pergi melawat kepada satu pemurung di mana di situ kita lihat kepada stok tambahan. Stok tambahan yang kita beri orang kata lesen supaya mereka boleh menambah stok mereka sehingga 30%. Yep. Jadi contohnya kalau kita di Pantai Timur ini kalau banjir takut terputus bekalan, jadi mereka dah boleh stok. Kalau di Pahang kita dah lantik 99 pemborong dan peruncit untuk memastikan bahawa mereka ada enough stok, cukup stok barang-barang perlu untuk banjir. Kita juga lantik di Terengganu dan di Kelantan dan negeri-negeri yang prone kepada banjir. Jadi itu apa yang kita lakukan. Di masa yang sama, kita juga melihat bagaimana nak menggerakkan food bank kita kalau sekiranya berlaku dalam keadaan banjir. Bila kadang banjir, kadang-kadang kampung-kampung terputus, ada komuniti yang tak boleh keluar untuk beli barang-barang keperluan. Jadi food bank juga digerakkan, dan tahun lepas pun kita menggerakkan food bank kita sewaktu banjir. Jadi KPDN ada peranan di dalam banjir. Kita buat persiapan awal, kita juga terlibat di dalam jawatankuasa pengurusan banjir di daerah-daerah, dan juga KPDN cawangan-cawangan terlibat dengan memastikan bahawa apabila kawasan-kawasan terputus, insya-Allah kita akan hantar food bank kita. Juga YB, pasti ramai juga bertanyakan kepada pihak kementerian sama ada secara terus ataupun tidak. Bagaimana setakat ini usaha ataupun perjalanan yang YB lihat bagi pihak kementerian untuk melihat check and balance ataupun memeriksa sejauh mana apa yang dilakukan itu berjaya, apa yang perlu dipertingkatkan lagi, sebab selepas tahun ini pasti banyak KPI yang perlu dikaji semula YB. Okey, saya sendiri telah mengkaji daripada awal, dan kita fikir ada banyak perkara di luar kawalan kita kan, macam saya kata tadi COVID, kemudian kita lihat kepada persekitaran perang, kita lihat juga kepada climate change, negara-negara yang tak mahu ekspor barang mereka oleh kerana pengeluaran mereka juga sikit seperti bau, gula tebu dan gula tebu dan sebagainya. Jadi kita mencari jalan di manakah game changer itu. Di manakah game changer itu? Jadi daripada awal saya sedar dan saya setelah pun berbuat sesuatu bahawa game changer ini ialah daripada pengguna. Game changer ni ialah pengguna. Okey, kerana dalam persekitaran perniagaan untuk memastikan bahawa yang kita nak kawal kawasan hidup ni, ramai yang berfikir bahawa itu peranan kerajaan semata-mata. Tapi sebenarnya dalam mengawal kawasan hidup, peranan yang boleh menjadi game changer ialah pengguna. Di mana kalau pengguna sedar, ada kefahaman, ada ilmu berkenaan dengan peranan mereka sebagai pengguna, hak mereka sebagai pengguna, bagaimana mereka nak mainkan peranan supaya mereka boleh menentukan demand. Sebabnya harga ni banyak demand and supply. Jadi kadang-kadang pengguna ingat dengan kawal harga, dengan kerajaan kawal harga itu akan di dalam rendahlah supaya mereka boleh manage. Tapi sebenarnya saya nak cerita satu lagi aspek apabila kita kawal harga terlalu
terlalu rendah, dia akan kesan kepada bekalan. Betul. Contoh, kita tengok tahun lepas, tahun 2022, ada satu ketika kita tak ada telur. Memang dalam antara bulan 6 sampai bulan 10 tu kita berhadapan dengan krisis, dapat 10 tu memang langsung tak ada telur. Kenapa itu berlaku, Zaliha? Kerana kita kawal harga, ya, kita bagi subsidi, tapi subsidi itu tak mencukupi. Jadi akhirnya pengeluaran ayam yang beli ayam untuk telur ni kata tak nak beli dah sebab tak untung. Siapa nak berniaga kalau tak untung? Jadi di sini apabila kita tengok sama juga, kita tengok ayam. Ya, kita tengok ayam. Ayam harga susah nak kawal, tapi bila kita apurkan, tengok harga turun. Ya. Jadi di sini kita perlu advocate, beri penerangan kepada pengguna berkenaan dengan peranan mereka. Kalau mereka boleh kata saya benda ni mahal, saya nak pilih kepada option yang lain, maka demand itu tidak tinggi, maka supply itu juga akan adjust. Harga itu akan adjust. Baik. Itu maksudnya. YB, kita itulah bila berbicara tentang kos sara hidup ni, masa macam memang tak cukup, YB. Dalam seminit berbaki ni, YB, yang perlu dikongsikan dengan rakyat Malaysia tentang tinjauan QR untuk sasaran subsidi yang lebih ialah sistematik, mungkin YB boleh kongsikan dengan para penonton kita pagi ini. Penyiasan subsidi akan bermula Januari 2024, ya. Sekarang ini kita sedang mengadakan satu tinjauan awam, ya, untuk penyiasan subsidi. Kita nak dengar apa pandangan orang awam. Tapi khusus untuk KPDN, kita bertanggungjawab untuk minyak masak. Kita bertanggungjawab untuk penyiasan subsidi minyak masak. Penyiasan subsidi diesel kita akan bantu sikit kerana kita akan membantu mengeluarkan fleet card, ya, dalam mengenal pasti kategori-kategori lori yang layak menerima fleet card ini supaya mereka boleh mendapat diesel subsidi itu. Kerana kita khawatir kalau mereka tak dapat subsidi diesel, nanti kos harga barang akan meningkat, kos pengangkutan, ya, transportation cost. So kita akan bantu dari segi itu, mengenal pasti transporter, kategori-kategori transporter yang perlu mendapat fleet card itu. Dan untuk pemutaran subsidi minyak masak, insya-Allah kita akan mulakan usaha untuk mengenal pasti penerima-penerima, mekanisme-mekanismenya, dan insya-Allah harap tahun depan kita dapat laksanakannya. InsyaAllah. Terima kasih Yang Berhormat Senator Hajah Fauziah Saleh. Terima kasih YB kerana sudi meluangkan masa bersama kami dengan kesibukan YB di lokasi, pastinya untuk melihat bagaimana kemaslahatan dan juga kebajikan rakyat. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Senator Hajah Fauziah Saleh, Timbalan Menteri. Terima kasih jemput saya. Sama, Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup. Kita ingin bawakan laluan ini pula untuk kita saksikan package khas untuk biar betul, dan sekembalinya nanti perkembangan dari Kuching Sarawak. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.